Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatis salam, tahiyyatil mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillah, sesungguhnya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kami memujinya dan kami memohon pertolongan dan ampunan kepadanya. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan dari kejahatan amal perbuatan kami. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk kepadanya. Dan aku bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku juga bersaksi bahawa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan rasulnya. Salawat dan salam juga semoga sentiasa dicurahkan ke atas junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta ahli keluarganya, para sahabatnya dan siapa sahaja yang mengikuti jejak langkah mereka hingga ke hari kiamat nanti, insya-Allah. Alhamdulillah, pada minggu lepas, kita telah pun menjelaskan akan mulanya siri tazkirah baru ini, iaitu mengenai kisah-kisah dalam Al-Quran. Dan pada minggu lalu, saya telah pun menjelaskan akan pentingnya bagi kita umat Islam untuk mempelajari dan menghayati kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran demi membentuk peribadi yang luhur sebagai orang mukmin, sekaligus membentuk dan memupuk dalam diri kita akidah tauhid yang sempurna, insya-Allah. Adapun kisah-kisah yang akan saya bawakan ke dalam siri tazkirah ini merupakan kisah-kisah yang dinukil dari Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Dan sebagaimana yang telah saya katakan pada minggu lalu, pada minggu ini insya-Allah saya akan mulai dengan menceritakan kisah mengenai Habil dan Qabil. Adapun ceritanya di dalam Al-Quran, kita dapati daripada firman Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Maidah dari ayat 27 hingga 31 seperti berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار
وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. Sadaqallahul Azim. Yang bermakna, dan bacakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah mengenai dua orang anak Adam, iaitu Habil dan Qabil. Yang kisah ini betul-betul berlaku dengan sebenarnya, iaitu ketika mereka berdua mempersembahkan satu persembahan kurban untuk mendampingkan, untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Lalu diterima kurban salah seorang di antaranya, iaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain. Maka berkata Qabil, sesungguhnya aku akan membunuhmu. Maka Habil menjawab, sungguh Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Demi sesungguhnya jika engkau menghulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-sekali tidak akan menghulurkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Kerana sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan yang mentadbirkan sekalian alam. Sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosa-dosamu sendiri. Maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka. Dan itulah dia balasan orang-orang yang zalim. Maka nafsu jahat Qabil mendorongnya sehingga dia tergamak membunuh saudaranya. Lalu ia membunuhnya. Oleh itu menjadilah dia dari golongan orang-orang yang rugi. Kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak yang mengorek-ngorek bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Maka Qabil berkata, sungguh wahai celakalah aku. Alangkah lemah serta bodohnya aku. Aku tidak tahu berbuat seperti mana yang dilakukan burung gagak ini, supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku. Kerana itu jadilah dia dari golongan orang-orang yang menyesal. Itulah makna daripada ayat-ayat yang baru dibacakan tadi mengenai kisah Habil dan Qabil. Berhubungan dengan kisah yang baru dibacakan tadi dari surah Al-Ma'idah ayat 27 hingga 31, Imam As-Sa'idi mengatakan bahawa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan beberapa orang sahabat lagi berkata bahawa Adam alaihi salam biasa mengawinkan atau menikahkan antara anak lelakinya dari kandungan yang lain kepada anak perempuannya dari kandungan yang lain. Dari itu sepatutnya Habil dikawinkan dengan kembar perempuan Qabil yang merupakan seorang gadis yang lebih cantik dari gadis-gadis yang lainnya pada waktu itu. Akan tetapi Qabil dia menginginkan kembarnya tu buat diri dia sendiri kerana saking cantiknya kembar dia. Dan apabila dia diperintahkan oleh Adam AS untuk membiarkan Habil menikahi kembarnya, maka dia pun menolak. Jadi Adam AS pun menyuruh kedua-dua anak dia Habil dan Qabil untuk mempersembahkan kurban kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Adam sendiri waktu itu ingin melakukan perjalanan ke Mekah. Jadi beliau pun sebelum meninggalkan anak-anaknya, beliau cuba untuk mengamanahkan urusan anak-anak dia kepada langit, kepada bumi dan akhirnya kepada gunung-gunung. Tetapi semuanya menolak untuk memikul amanah itu kerana mereka merasa sangat berat untuk memikul beban menjaga amanah atas urusan anak-anak Adam. Hingga akhirnya Qabil lah yang memilih untuk memikul amanah tersebut. Lalu Adam pun pergi. Dan apabila Adam telah pergi, maka Habil dan Qabil pun mempersembahkan korban masing-masing kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka menurut riwayat, Habil mempersembahkan seekor kambing betina yang gemuk, sedangkan Qabil hanya menyiapkan sekumpulan tanaman yang tidak baik daripada hasil tanaman-tanaman dia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menghantar api dari langit yang memakan persembahan Habil sebagai tanda diterimanya persembahan dia. Tentu Qabil pun menjadi marah kerana persembahannya tidak diterima, tidak disentuh sama sekali oleh Allah. Lalu dia pun berkatalah kepada Habil, aku sungguh akan membunuh kau, jadi kau tidak dapat menikahi kembarku. Di mana Habil hanya menjawab dengan perkataan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin.
iaitu sungguh Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma berkata, demi Allah, yang dibunuh si Habil tu, dia sebenarnya lebih kuat dari pembunuh iaitu Qabil. Tetapi dia tidak ingin menghulurkan tangan dia terhadap saudaranya untuk membunuhnya kerana ketakwaan dia dan takutnya dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah itu, Qabil pun langsung membunuh Habil. Sedangkan Habil tidak mengangkat tangan dia sama sekali untuk membalasnya. Ada yang mengatakan Qabil membunuh Habil dengan memukulnya dengan palang besi. Ada pula yang berkata bahawa dia melempar batu ke kepala Habil. Yang penting hanya Allah sahaja yang tahu macam mana sebenarnya caranya Habil dibunuh. Dan yang kita pasti, Habil tidak berniat untuk membalas Qabil sama sekali. Sebagaimana kita dapatkan dalam ucapan dia yang seterusnya, sesungguhnya aku mahu supaya engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri. Maka dengan itu menjadilah engkau dari ahli neraka. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang zalim. Dalam arti kata lain, aku sama sekali tidak akan lawan kau, wahai Qabil. Walaupun aku tahu diri aku ni lebih kuat dari kau. Tapi ingat, kau akan membawa dosa membunuhku ini sekalian dengan dosa-dosa kau yang lain suatu hari nanti. Dari peristiwa ini, maka jadilah Qabil pembunuh yang pertama dari golongan anak Adam. Sehingga dia akan turut memikul dosa setiap pembunuh yang datang setelahnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis yang bermakna, tidak ada manusia yang dibunuh atau terbunuh dengan tidak adil, tetapi sebahagian daripada tanggungjawab atas kejahatan itu dia letakkan pada anak lelaki Adam yang menciptakan tradisi pembunuhan di bumi ini. Kemudian Allah sambung dalam firman-Nya, kemudian Allah hantarkan seekor burung gagak yang mengorek-ngorek di bumi supaya diperlihatkan kepada Qabil bagaimana cara menimbus mayat saudaranya. Maka Qabil berkata, wahai celakanya aku, alangkah lemah serta bodohnya aku tidak tahu berbuat seperti burung gagak ini supaya aku dapat menimbuskan mayat saudaraku. Kerana itu jadilah ia dari golongan orang-orang yang menyesal. Menurut sebahagian ahli mufassir, ahli tafsir, setelah Qabil membunuh Habil, dia mengangkat mayat Habil ni bersamanya selama setahun. Bahkan ada riwayat lain mengatakan hingga 100 tahun. Kerana apa? Kerana Qabil tidak tahu apa yang patut dia lakukan dengan mayat Habil tersebut. Sehinggalah Allah menghantar 2 ekor burung gagak yang saling bergaduh di depan mata si Qabil tersebut. Sehingga salah satu di antara mereka membunuh burung gagak yang lagi satu. Maka si pembunuh pun mengorek-ngorek tanah hingga dia dapat menanam bangkai burung gagak yang telah dia bunuh tadi. Melihat burung gagak melakukan hal itu, Qabil pun berkata, celakanya aku, bodohnya aku. Adakah aku tidak dapat melakukan seperti mana yang gagak ini melakukan? Dan menyembunyikan mayat saudaraku. Jadi dari situ dia pun belajar untuk menguburkan mayat saudaranya. Maka dia pun menguburkan mayat saudaranya yang mati dan menutupkan mayat si Habil dengan tanah. Imam Mujahid berkata, Qabil dijatuhkan hukuman segera selepas itu. Pada hari yang sama, dia membunuh saudaranya Habil, kakinya diikat ke tulang paha dia dan wajah dia secara paksa diarahkan ke arah matahari. Sehingga dia, ke mana sahaja dia pergi, dia akan sentiasa memandang matahari sebagai hukuman dan balasan atas apa yang telah dilakukannya kepada saudaranya sendiri. Begitulah dia kisah antara Habil dan Qabil. Dan sungguh para hadirin, para pendengar sekalian, kalau kita perhatikan kisah ini, kita akan dapati banyak pengajaran yang dapat kita raih. Dan di antara pengajaran-pengajaran ini adalah yang pertama, orang yang soleh selalu menerima keputusan dan perintah Tuhannya, sekaligus berusaha untuk mendakwahkan kebenaran ajaran Tuhannya, sekalipun terhadap orang yang memusuhinya. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala berkehendak agar buminya ini dihuni oleh banyak manusia melalui syariat pernikahan yang halal. Sebagaimana kita dapati, sebenarnya Allah yang menyuruh Nabi Adam AS untuk menikahkan antara anak-anaknya. Yang ketiga, perasaan dengki dan iri hati dalam diri kita pasti akan membawa kepada keburukan. Seperti mana kita dapati, Qabil akhirnya membunuh Habil kerana rasa iri hati yang terdapat dalam diri dia. Kerana dia iri terhadap apa yang akan diberikan kepada Habil, iaitu isteri yang cantik. Dan juga dia merasa iri bahawa persembahan Habil yang diterima sedangkan apa yang dipersembahkan dia ditolak.
Dan yang terakhir sekali adalah bahawasanya kecantikan wanita itu menjadi penyebab permusuhan dan fitnah. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah fitnah wanita kerana penyebab Bani Israel hancur adalah kerana fitnah wanita. Hadis riwayat Imam Muslim. Semoga kita dapat menjadikan ibrah kisah Habil dan Qabil ini dan sentiasa merenungkan pengajaran-pengajaran yang terdapat di dalam kisah ini sehingga kita akan dapat menjadi insan yang lebih mulia kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأتوب إليه الحق من ربكم فلا تكونن من الممترين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.